rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li Sadri wa yassir li amri waj'alni min ibadika amin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, sekarang baca surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha anzilan mimman khalaqal arda was samawati Ar-Rahman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Okey. Toha. Okey. Okey, baca ramai-ramai. Dinan Lili buka mic. Toha. Okey. Tak baca maksud tu. Nak baca maksud ke tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, amin ya rabbal alamin. Kita akan baca, kita akan teruslah kepada tajuk kita hari ini, bab 5 perangan Khandaq. Tajuk 5 perangan Khandaq. Okey, cuba tengok pusat apa yang dalam buku teks. Ada buku teks kan? Yang bawa buku teks tu bagi tahu sebab buku teks. Awak buka ada muka surat 32. Buka buku teks muka surat 32. Okey, sebelum tu saya nak tekankan, kita ingatkan Firash, Afiq, siapa lagi? Wazif, Umair, Amin, Zihni, Hana Safia. Ni, tolong buka kamera boleh? Tolong buka kamera. Ustaz pun buka kamera. Awak pun kena buka kamera lah. Baru nampak macam berada. Okay, kawan-kawan lain ni bagus buka kamera, bagus. Okey, tapi yang ada masalah tu tak apalah. Yang tak ada masalah ni sila buka kamera. Okey, siapa ada Ani pun buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah seminggu cuti, seminggu lebih lah. Kita dah juga, alhamdulillah dah juga kita ni habis beraya haji. Okey, mungkin bagi awak lah, mungkin awak ni untuk umur sebaya awak ni mungkin tak best kot raya haji. Kalau bagi ustaz suka raya haji. Ustaz lagi suka raya haji daripada raya Aidilfitri kot. Sebab apa ustaz kata macam tu? Sebab masa raya haji dah kita boleh rasa kita boleh rasa sedih. Ataupun kita rasa ada sifat berkorban. Berkorban untuk apa saja. Kan? Contohlah ustaz kata awak lah, contoh dalam situasi awak lah. Katalah Wazif ni kat rumah dia ada benda yang disayang. Benda yang disayang tu adalah mainan kereta kontrol. Lepas tu dia nampak orang miskin, budak-budak miskin sebayangan dia juga nak main juga ataupun nak kereta dia tu, nak main juga kereta dia. Okey, Wazif dia dah belajar dah erti berkorban Dia dah belajar erti berkorban daripada kelas. Dia dah erti dah, dia dah tahu dah macam mana kita ni orang Islam ni digalakkan untuk berkorban. Kita sanggup berkorban untuk orang lain. Jadi wazifum tanpa berfikir banyak. Padahal kawan tu nak pinjam je, nak main je. Wazif terus bagi benda yang dia paling sayang kepada budak tadi, budak yang miskin tadi. Mungkin di mata kita nampak macam Wazif ni, kenapa dia nak bagi semua padahal kat budak tu nak pinjam je. Tapi di sisi Allah, Wazif ni diberikan ganjaran yang besar lah sebab sanggup berkorban benda yang dia paling sayang. Macam itulah beraya haji ni, kita diasuh ataupun dididik dengan sifat untuk berkorban benda yang kita paling sayang. Okey, dah kita dah habis topik tu. Okey, sekarang kita akan kepada sirah lah pula. Dah lama dah kita tinggal sirah.
Sirah tahun 4, pelajaran 5 ataupun bab 4 peperangan Khandaq. Kita ada banyak peperangan yang kita dah belajar. Antaranya peperangan Badar. Kemudian peperangan Uhud. Tak ada orang ingat? Seterusnya peperangan Bani Mustalik. Tak ada orang ingat ke? Dan yang terakhir peperangan, yang terakhir lah. Dan yang sekarang ni kita akan belajar peperangan Khandaq. Jadi semua ada berapa peperangan semua? Tahu disebutkan. Ada berapa peperangan yang kita dah belajar setakat ni? Yang boleh sebut? 5. Kenapa 5? Kita baru belajar 4 sahaja. Ingat tu. Peperangan Badar Kubra, peperangan Uhud, peperangan Bani Mustalik, dan yang terakhir ni ataupun yang sekarang ni kita akan belajar peperangan. Okey, mari kita tengok pengenalan. Okey, sila awak. Peperangan Bani Mustalik awak. Okey, boleh Ustaz tanya Dani lah. Dani ada? Dani ke Firas ke? Ada? Sila sebutkan maksud Khandaq. Apa maksud Khandaq ni? Peperangan Bani Mustalik ni kita tahulah. Bani Mustalik ni keluarga ataupun kaum orang-orang Mustalik. Tapi macam mana pula dengan Khandaq? Apa maksud peperangan Khandaq? Apa ada kat sini? Peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab. Itu nama lain dia, perang Ahzab. Cuma apakah maksud bagi Khandaq? Siapa yang tahu sini? Siapa yang pandai sini? Ini kan dah masuk ujian awak itu. Ujian awak hari tu aku tanya pasal benda ni. Ada yang tahu? Okay, sebab kita tahulah. Okey, pandai, bagus, betul lah. Peperangan Parik. Kenapa dinamakan Parik? Kerana semasa orang-orang kafir yang musyrikin ni nak pergi serang orang Islam Madinah, dia fikir satu cara untuk mengalahkan mereka secara berkesan. Jadi dia buat parit yang sangat besar di sekeliling kota Madinah. Bila mereka nak datang serang Madinah, mereka akan terjatuh dekat parit tersebut. Katanya hebatnya Rasulullah dengan juga orang Muslim ni boleh terfikir nak buat parit. Kalau kita tengok cerita mana-mana pun, kira kita bila kita tengok cerita mana-mana pun, yang berlaku peperangan mesti dia orang ada kubu, ada tembok besar, ada menara, dia akan bina kubu tu. Lepas tu bila orang-orang musuh dia orang nak datang serang, tak akan dapat masuk mudahlah dia punya kota ataupun bandar tu. Dia orang akan terkepung, dia orang akan tertahan di kubu tembok tembok yang dibina tu. Sama juga dengan Madinah. Jadi Madinah ni dia fikir cara buat tembok lah. Bila dia orang datang, dia orang mungkin akan terjatuh di tembok di dalam parit. Bukan tembok, parit. Nabi dibina parit. Okey, mari kita tengok pengenalan peperangan Khandaq. Nombor 1, okey, semua tengok dekat sini dan ingat peperangan ini berlaku pada 7 Syawal tahun ke-5 Hijrah, hari Isnin. Tahun ke-5 Hijrah. Hari tu buang tahun ke-5 Hijrah, titik itu saja. Kemudian bersamaan bulan Februari 627 Masihi. Okey, poin yang kedua. Dinamakan juga dengan peperangan Khandaq kerana orang Islam menggali parit besar di sekeliling kota Madinah sebagai kubu pertahanan. Ini sebagai salah satu strategi ataupun teknik untuk bertahan atau untuk menahan serangan orang-orang musuh-musuh. Okey, tengok poin yang ketiga. Peperangan ini tak nampak dah. Ustaz. Ya. Ada apa tu? Ustaz. Ya. Khandaq tu apa? Ustaz dah sebut dah tadi. Khandaq tu maksud dia parit. Khandaq tu maksud dia parit. P-A-R-I-T, parit. Parit ni apa? Parit ni macam longkang besar lah. Longkang yang besar sangat. Bukan parit biasa nak salur air ni. Ni parit untuk berperang. Mesti dia punya lain sikit. Okey, cuba tengok ni. Perkara yang ketiga.
peperangan ini juga Wazi buat apa tu? Dinamakan dengan Ahzab kerana orang kafir musyrikin Mekah dan beberapa kabilah Arab yang lain bersatu untuk menyerang Madinah. Okey. Apa nama lain bagi peperangan Khandaq? Nama lain bagi peperangan Khandaq adalah peperangan Ahzab. Ahzab. Okey, pandai. Ahzab tu maksud dia bersekutu. Jadi dalam peperangan ni, dalam kes ni, peperangan ni Nabi berhadapan secara langsung dengan bukan satu kaum je. Nabi berhadapan juga dengan beberapa puak-puak yang lain, antaranya Yahudi, musyrikin Mekah dan juga beberapa kabilah lain yang datang untuk menyerang kota Madinah. Jadi ramailah musuh Islam kali ni. Kalau sebelum ni Nabi ni berlawan dengan musyrikin Mekah je. Tapi untuk kali yang peperangan Khandaq ni, mereka terpaksa berhadapan dengan beberapa je kabilah lain. Contohnya Yahudi dan juga orang kafir musyrikin lah. Kita boleh sebut lagi banyak kabilah-kabilah yang lain. Tapi nak katanya musuh Islam kali ni ramai. Bukan orang musyrik Mekah je, dan masuk juga orang luar di kawasan Madinah dan juga Mekah. Tu tengok sebab berlaku peperangan. Okey. Mestilah ada sebab kan. Kenapa tiba-tiba berlaku peperangan? Tak tiba-tiba je. Tiba-tiba je tak ada ribut, tak ada hujan, terus berperang. Mesti ada sebab. Kenapa peperangan Khandaq ni berlaku? Atas sebab apakah terjadinya peperangan Khandaq? Okey, cuba tengok. Peperangan ini berlaku kerana puak Yahudi, kaum Yahudi lah ni, yang tidak berpuas hati. Dia orang ni tak berpuas hati dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sallallahu alaihi wasallam. Menghalau mereka keluar dari kota Madinah. Oh, inilah sebabnya kenapa berlaku peperangan Khandaq. Rupanya kaum Yahudi ni tak puas hati sebab mereka ni dihalau oleh Rasulullah. Agak-agaknya kenapa ya mereka kena halau? Kita tengok pula poin yang seterusnya. Kenapa orang Yahudi ni dihalau keluar oleh Rasulullah? Okey, baginda bertindak sedemikian kerana mereka menyatakan permusuhan dan melanggar perjanjian damai, iaitu piagam Madinah yang telah dipersetujui bersama. Kaum Yahudi Bani Quraizah merupakan perancang utama dan untuk menjatuhkan golongan muslimin di Madinah. Okey, rupa-rupanya Nabi ni tak halau saja-saja awak. Nabi halau Bani Yahudi ni sebab mereka bermusuh dengan orang Islam sendiri. Adalah diorang ni bermusuh. Tak habis dengan bermusuh, diorang ni langgar pula perjanjian yang telah diorang persetujui sebelumnya. Okey, semasa Nabi ni sampai di Madinah, Nabi ni ada buat piagam Madinah lah, mana perjanjian di antara Nabi dengan puak-puak Yahudi lah. Jadi piagam ni tak boleh langgar janji, tak boleh langgar janji. Kalau langgar janji, terimalah balasannya. Tapi orang Yahudi ni langgar janji. Inilah akibatnya bila diorang melanggar janji. Jadi Nabi menghalau mereka sebab mereka merupakan ancaman terhadap Islam. Bukan sekadar melanggar janji saja ya awak. Mereka juga ni bermusuh dengan Islam. Contohnya awak boleh tengoklah dengan isu yang berlaku sekarang ni, yang berlaku di Palestin. Orang-orang Israel ni ataupun orang-orang Yahudi ni pergi bom tempat tinggal orang-orang awam di Palestin. Ramai anak budak-budak kecil ni yang kematian ayah dan ibunya kerana peperangan ataupun tindakan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Na'udzubillah min zalik, jahat ni mereka kan. Semoga Allah membalaslah kejahatan orang Yahudi ni. Ramai dekat sana ni, ramai punya budak-budak yang sebaya macam awak ni, yang dah tak ada ibu dan ayah. Ada juga budak-budak yang sebaya macam awak ni, kaki dah tak ada, tangan dah tak ada, cacat. Cacat bukan sebab dia dilahirkan cacat, tapi
sebab kena bom, sebab kena tembak, macam-macam lah. Banyak benda yang berlaku yang orang Yahudi saat ini buat. Mereka hantar bom pun, mereka pergi bom tempat tinggal orang tengah tidur. Bayangkan orang Arab tengah tidur, orang-orang Palestin tengah tidur, tempat-tempat yang macam tu, dia orang pergi pasang bom. Tiba-tiba tersedap, hancur, tinggal tulang. Jahatnya orang Yahudi. Ingat tu itulah juga, ini ialah juga apa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah. Rupanya Yahudi ni bukan buat jahat pada masa sekarang je. Pada masa Rasulullah pun, di masa baginda berada di kota Madinah, begitulah juga perangai-perangai orang Yahudi melanggar perjanjian dan bermusuh dengan orang Islam. Okey. Okey, inilah kenapa Ustaz suruh bawa buku teks. Okey, sila bawa buku teks, buka buku teks. Okey, wazif typing apa tu? Buka buku teks. Ustaz tahu typing. Buka buku teks bab 5, muka surat. Okey, Ustaz nak suruh orang baca lah. Ustaz nak suruh salah seorang daripada kamu baca. Muka surat 34. 34. Ustaz nak wazif tolong baca sebab nampak dia banyak typing tu. Okey. Peristiwa peperangan 5.1. Silakan baca wazif. Silakan baca. Okey, wazif ada. Wazif buka kamera, Firaj buka kamera, Dini Sofia pun buka kamera juga. Jangan tutup kamera. Wazif ada ke? Ustaz rasa Ustaz nampak wazif tadi. Hello wazif. Wazif. Silakan baca buku surat 34. Wazif tak ada Amin Zihni. Amin Zihni ada? Ada. Amin Zihni ada buku teks dengan awak sekarang. Silakan baca muka surat 34. Peristiwa peperangan saja. Baca kat situ je. Okey, dipersilakan Amin Zihni. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam disebut. Sallallahu alaihi wasallam bersama bekerja siang dan malam menggali parit. Baginda diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memecahkan batu keras yang tidak dapat dipecahkan oleh orang lain. Okey. Semasa kerja menggali parit, dijalankan kaum muslimin sentiasa berada dalam kelaparan dan kepayahan kerana kekurangan makanan. Okey, bagus Amir ni. Bagus sangat-sangat. Tahniah. Ketika dah. Kita bagi ke orang lain pula. Siapa ya? Kita bagi pada Wazif. Wazif dia ke? Wazif. Kalau macam tu Arisan Nur lah. Kalau macam tu Arisan Nur, Kaisarah, silakan baca. Buka kamera. Baca perenggan yang seterusnya. Makanan yang sedikit. Okey, Arisana, awak tak ingat nak buka ni, awak tak ingat nak buka apa ni, mikrofon. Tak dengar jadi. Okey, Arisana. Okey, silakan baca. Ketika itu pula dah. Makanan yang sedikit, ketika itulah. Okey, baca ketika itu. Ketika itu berlaku terhadap Tak dengar, kuatkan sikit. Ketika itu berlaku mukjizat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Makanannya sedikit mencukupi untuk dimakan oleh bilangan yang Okey, dah. Terima kasih Arisan Nur. Okey, bagus. Ketika itu juga berlaku mukjizat. Mukjizatnya apa? Perkara yang ajaib. Bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang luar biasa. Mukjizat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kena ingat Nabi ni
seorang rasul yang dibekalkan dengan mukjizat, dengan benda-benda yang ajaib. Bukan macam kita ni, bukan macam orang awam. Dalam pada batang tubuh Nabi ni, Nabi boleh buat benda yang di luar kemampuan manusia dan juga di luar pemikiran manusia. Antaranya apa? Membelah bulan menjadi dua. Itu antara mukjizat Nabi juga tu. Ada antara juga inilah dalam kes peperangan Khandaq ni, iaitu makanan yang sedikit mencukupi untuk dimakan oleh bilangan yang ramai. Maknanya makanan tu sikit je, tapi boleh makan dengan beratus-ratus orang. Bayangkan macam mana mukjizat Nabi. Hebat ni kan. Okey, cuba tengok lagi. Ia berlaku apabila Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya dan menyembelih seekor kambing dan isterinya mengguli segantang tepung untuk dibuat roti. Jadi Jabir bin Abdullah ni pergi sembelih seekor kambing. Seekor saja kambing. Dan isterinya pergi uli tepung untuk segantang tepung ni sikit jawab, bukan banyak, sikit saja, untuk dibuat roti. Setelah makanan dimasak, Jabir telah menjemput Rasulullah SAW. Dia sebut SAW, jangan senyap. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tetapi baginda telah memanggil semua sahabat ke rumah Jabir. Makanan yang dihidangkan tidak berkurangan walaupun telah dimakan oleh para sahabat sehingga semua kenyang. Okey, Jabir bin Abdullah ni ajak Nabi je. Sebabnya apa? Ajak Nabi seorang je. Sebabnya apa? Sebab ada seekor je kambing. Tetapi bilangan tentera Islam ada berapa? 3,000. 3,000 orang-orang Islam ni yang turut serta dalam perangan Khandaq. Dia pergi jemput Nabi je sebab dia tahu tak cukup ni kambing kita dah tak cukup nak bagi semua orang. Tapi Nabi ni dia kasih kepada sahabat-sahabat dia. Dia sayang kepada orang-orang Islam yang bersama dengan dia. Dia pergi ajak juga makan. Walaupun Nabi pun dah tahu tak cukup ni seekor kambing ni. Kamu sahabat-sahabat dia ramai ni. Kambing pula seekor. Tepung pula segantang je. Mana cukup? Memang secara logik ni ibarat kita makan kari pap, kita kongsi dengan satu family atau kita kongsi dengan 100 orang. Satu kari pap je. Macam mana makan boleh cukup? Inilah keajaiban Nabi. Di keajaiban Nabi ni masa orang nak ceduk, katalah ceduk gulai kambing tu. Yang ni pergi ceduk. Ini ceduk tak ada pinggang ni. Lepas tu masuk pula, datang pula yang lain. Datang lagi yang lain-lain. Tapi tak habis. Itulah dia kuasa ataupun mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Makanan yang sedikit pun jadi cukup, jadi banyak. Okey, cuba tengok yang seterusnya. Bilangan tentera Islam dan kafir. Bilangan tentera Islam seramai 3,000 orang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagus, sallallahu alaihi wasallam. Baginda memerintahkan Zaid bin Harisah memegang bendera di pihak Muhajirin. Di pihak Muhajirin ini, pihak Muhajirin ini maksudnya orang yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Dan Sa'ad bin Ubaidah di pihak Ansar. Ansar ni orang-orang Madinah lah. Bilangan tentera kafir seramai 10,000 orang. Allahu Akbar, 10,000 awak banyak ni. 10,000 lawan 3,000. Agak-agaknya siapa yang menang? Kalau kita tengok daripada angka, mestilah 10,000 yang menang. Tetapi ingat ya, tentera Islam ni bukan sekadar manusia je ada yang perang, tapi malaikat juga turut bersama berperang juga dengan orang-orang musyrikin ni. Jadi bilangan 3,000 yang sikit tu boleh mengalahkan tentera yang seramai 10,000 orang. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tentera kafir seramai 10,000 orang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Awak macam tu sekali cabaran dan juga cabaran yang dihadapi oleh orang Islam. Bilangannya sikit, makanannya pun sikit, tapi cukup untuk mengalahkan angka yang besar. Kita tengok strategi tentera Islam. Rasulullah SAW bermesyuarat. Jadi baginda ni bermesyuarat dulu dengan sahabat-sahabat. Dia nak dapat pandangan dan juga apakah cara yang sesuai untuk mengalahkan kaum-kaum azab ni.
Gabungan pasukan tentera Ahzab menuju ke Madinah dengan tujuan untuk menghancurkan pengaruh dan kekuatan Islam. Berita rancangan masyarakat musyrikin itu sampai ke pengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, bagi dia mengadakan sidang mesyuarat tergempar dengan para sahabat untuk mencari jalan mempertahankan kota Madinah. Dalam mesyuarat tersebut, baginda telah menerima berbagai cadangan dan pandangan daripada para sahabat. Jadi Rasulullah ni dia tak fikir seorang je, dia fikir ramai-ramai. Dia ajaklah sahabat-sahabat dia ni berbincang apakah cara ataupun jalan yang sesuai untuk mengalahkan kaum musyrikin. Jadi ramailah sahabat-sahabat Nabi ni bagi cadangan dan pandangan untuk mengalahkan golongan musyrikin ni. Tapi dalam banyak-banyak cadangan dan pandangan, Nabi pilih satu je. Iaitu cadangan daripada kepilih satu, tapi Nabi setuju dengan cadangan daripada Salman Al-Farisi. Okey, mari kita tengok cadangan apa yang Salman Al-Farisi ni cadangan apa yang Salman Al-Farisi ni bagi tahu kat Nabi. Cuba tengok. Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi berasal dari Parsi telah mencadangkan agar digali parit di sekeliling kota Madinah sebagai benteng pertahanan dari pencerobohan tentera bersekutu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan parit digali seluas 40 kaki dalamnya. Ke dalam luasnya. Di bahagian utara tidak digali parit kerana terlindung oleh bangunan, bukit dan pokok-pokok. Okey, macam mana kronologi ataupun masa-masa timeline lah berlakunya cadangan berlakunya pembinaan parit. Okey, Ustaz Arif ceritakan kembali. Okey, Nabi ni dia dah sampai dah pengetahuan Nabi ni bahawa orang kafir musyrikin ni telah bersekutu dengan golongan lain, contohnya Yahudi atau kabilah lain. Ramai nak datang sesuai Nabi. Itulah kenapa bilangan dia orang 10,000. 10,000 banyak ni, kesikit 10,000 ni. Jadi bila Nabi fikir, ramai juga. Dia orang ni dah ramai. Nabi pun buat musyarat dengan sahabat-sahabat. Ada tak sahabat-sahabat ni ada cadangan dan pandangan macam mana nak kalahkan orang-orang Ahzab ni bersekutu? Masa-masa genting macam ni, bilangan dia orang ramai ni, musuh Nabi ramai ni, bukan seorang je. Bukan daripada musyrikin Mekah saja, tapi ada juga daripada Yahudi. Jadi Nabi pun buat musyarat. Padahal Nabi ni dah pandai dah. Nabi di sini dah bijaksana. Dah pandai dah Nabi ni. Tapi sebab Nabi ni, dia ni seorang yang rendah diri. Bagi dia ni seorang yang rendah diri. Bagi dia meraihkan juga pandangan sahabat. Okey, bila Nabi buat musyarat dengan sahabat-sahabat, ada seorang sahabat yang berasal dari Parsi. Parit Iran lah. Nama dia apa? Salman Al-Farisi. Ingat tu, Salman Al-Farisi ni, dialah yang mencadangkan supaya Nabi ni membina parit yang besar di sekeliling kota Madinah sebagai kubu pertahanan dan juga strategi untuk menang dalam peperangan Khandaq. Nabi pun bersetuju dengan cadangan Salman Al-Farisi. Maka dibinalah parit yang seluas 40 kaki di sekeliling kota Madinah. Okey, dengan terbinanya parit ni, dengan terbinanya parit, maka Nabi dapat mengalahkan dan juga berkat bantuannya yang tentulah daripada Allah SWT, Nabi dapat mengalahkan bilangan yang 10,000 orang tu dengan hanya 3,000 orang saja. Hebat tak awak? Hebat tak? Hebat kan? Okey, hebatnya kaum Islam ni, kumpulan Islam ni. Sedikit tapi boleh mengalahkan yang banyak. Makanan yang sedikit pun boleh menjadi banyak. Bila kita beriman, bertakwa dan juga soleh lah. Nak dapat bantuan Allah ni bukan senang Nak dapat bantuan Allah ni kita kena rapat diri kita dengan Allah dulu. Kita kena dekati diri kita dengan Allah dulu. Tak boleh kita ni lalai dengan lagu, main game kuat. Solat pun tak, tiba-tiba mengharapkan, ya Allah bantulah aku. Tak boleh. Tak boleh macam tu, susah. Nak dapat tahap macam ni, nak dapat macam tahap sahabat dan Nabi ni susah awak. Nabi dengan sahabat ni ada tarbiyah dia orang ada didikan sendirilah. Itulah kenapa Allah
Tolong diorang dengan menghantar malaikat-malaikat yang tak dapat ditengok dengan mata kasar. Okey, nak dapat pertolongan macam ni, macam Ustaz bagi tahu, susah. Kita kena jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dahulu. Okey, semoga awak semualah termasuk Ustaz jadi golongan-golongan yang sedikit, golongan-golongan yang soleh, yang ingat Allah, yang sayang Allah. Okey, kita punya kelas dah habis dah. Okey, dah habis. Okey, Ustaz nak tanyalah pandangan atau bukan pandangan, nak tanya. Apa yang awak dapat daripada iktibar dapat daripada peperangan Khandaq. Okey, ada berapa orang ni? Ada berapa? 12 orang. Okey, yang tak buka kamera, please buka kamera. Ustaz dah bagi tahu tadi. Buka kamera ni bukan apa tapi sebagai tunjuk awak ni beradab dan juga berakhlak lah. Mana boleh tak buka kamera? Okey, cuba boleh Ustaz minta no name. No name Hadif Okey. No name. Ustaz rasa nama dia Hadif kan? Betul tak? Siapa ni yang no name ni? Nama dia apa? Oh, Akif. Sila boleh tak seorang tu? Nama dia? Khalif. Tertukar pula nama Khalif dengan Hadif. Okey, Ustaz kenal Khalif ni, cuma tertukar nama je. Okey, Khalif sebutkan iktibar atau kesan ataupun apa pengajaran yang awak boleh ambil lah daripada peperangan Bani Khandaq, peperangan Khandaq ni. Sebutkan apa yang Khalid dapat. Kalau dia fikir-fikir ni apa yang Khalid dapat sepanjang berlakunya peperangan Khandaq ni. Banyak dah boleh ambil apa? Perlu mengorbankan diri. Mengorbankan kambing apa ni? Raya haji tak habis lagi ke? Kambing. Awak cakap apa dia? Mengorbankan apa? Dia cakap perlu saya tahu tapi saya tak pandai macam nak sebut. Okey, Khalis. Okey. Okey, bagus sekali. Terima kasih. Okey. Antara pengajaran atau iktibar boleh ambil lah. Antaranya lah kita kena ada persediaan, kita kena ada ataupun kita kena ada strategi sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Contohnya macam situasi peperangan Khandaq ni lah. Nabi dah tahu Nabi dah tahu ada peperangan yang akan muncul dan akan tiba untuk mengalahkan mereka. Jadi Nabi ni dia buat strategi dia buat mesyuarat dan dia minta pandangan sahabat, kemudian dia menggali parit. Itu adalah strategi. Untuk mengalahkan mereka. Jadi ini adalah persediaan awal lah. Ini adalah kesan atau iktibar. Kena ada persediaan sebelum melakukan suatu perkara. Sama juga dengan peperiksaan atau ujian yang awak telah hadapi, ujian pertengahan tahun. Okay, dah tahu dah ada ujian. Janganlah tiba-tiba awak, dah tahu ada ujian, hari ujian tu juga awak baru nak baca buku. Jangan macam tu. Itu maknanya tak ada persediaan lah. Kalau ada persediaan, sebulan ataupun seminggu lah, kata 2-3 hari sebelum berlakunya ujian tu, awak dah baca dah, awak dah belajar dah, awak dah faham dah. Okey, itulah maksud dia antara iktibar yang kita boleh ambil lah. Okey, seterusnya Ustaz, seorang lagi lah Ustaz, tak puas hati lagi. Siapa lagi? Hana Safia boleh sebutkan apa yang boleh dapat daripada iktibar daripada ni? Peperangan Khandaq. Sebutkan. Pendapat orang lain hendaklah dihargai. Bagus Hana Safia. Okey, Hana Safia ni bagus sebab dia baca buku. Okey, Ustaz. Okey, betul juga apa yang Hana Safia beritahu. Pandangan ataupun apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita, oleh orang lain, kita ni perlu hormati dan juga terima. Kalau dia kata betul, betul, awak pun setuju lah dengan dia. Dia kata betul, tak kata salah. Setuju. Sebab kadang-kadang pandangan orang lain ni ataupun apa yang diucapkan oleh sahabat awak ni ada benarnya juga dan ada betulnya juga. Okey, satu lagi, seorang lagi. Siapa ni Siti titik ni? Siapa ni? Boleh buka kamera? Siti titik sebutkan iktibar dan pengajaran yang awak boleh dapat daripada peperangan Khandaq. Awak tahu tak siapa ni? Yang kat tangan ni. Buka kamera. Kita dah 1 minit je lagi. Kenapa dia?
Tak boleh buka kamera ke? Oh, siapa ni? Usma. Dah keluar dah. Peliknya. Ustaz baru panggil nama dia, dah keluar dah. Okey. Itulah kenapa Ustaz suruh buka kamera. Sebab Ustaz tak tahu. Tambah-tambah pula dia bagi nama no name lah pula. Seriti lah, tak tahu siapa. Jadi itulah kenapa Ustaz nak sangat. Nak sangat buka kamera. Okey, masa dah habis dah. Okey. Okey semua sila boleh baca doa tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahum. Inna insana lafi lalladzi amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, bagus semua. Boleh lihat. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Jangan lupa breakfast. Okey, bye bye.